Jadi dah dijelaskan kalimah tersebut adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi kita terima. Tak boleh kita tolak. Okey, dan tidak boleh kita berpaling daripadanya. Kita wajib terimalah kiranya riwayat tersebut betul, sahih. Dan sekiranya riwayat tersebut tidak betul, tidak sahih, maka kita kena tolak. Kalau kita nak bagi tahu orang lain pun, kita kena nyatakan sumber ataupun kita bagi tahu tu untuk menyedarkan orang lain. Ini adalah sekiranya sumber tersebut tidak sahih. Contohnya seperti kisah-kisah. Kita akan jumpalah lepas ni kisah-kisah. Mungkin di sana ada riwayat yang tidak betul. Riwayat daripada mungkin dia sengaja dibuat-buat ke ataupun dia maudhu'. Dia tidak betul, maka kita tak boleh nak meriwayatkannya. Dan kita kalau nak meriwayatkannya, kita kena bagi tahu statusnya. Dia adalah macam hadis maudhu' lah. Hadis maudhu' pun sama lah kaedahnya. Kita tak boleh nak sebarkan hadis maudhu' kecuali kita kena bagi tahu status tersebut. Dia adalah hadis maudhu'. Jangan kita sebarkan sesuatu yang maudhu' lah. Hadis maudhu' tu tanpa kita selidik terlebih dahulu. Sebab tu dapat mesej ke, dapat apa-apa, contohnya hadis apa, kena semak dulu lah. Semak dulu hadis tu daripada siapa, cerita ni daripada siapa, sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Takut-takut apa yang kita dapat tu benda yang tak betul. Jadi kalau kita sebarkan benda yang tak betul, kita juga boleh menyebabkan tersebarnya perkara-perkara yang tidak benar, tidak betul di kalangan masyarakat. Jadi seboleh-bolehnya kita semak terlebih dahulu sama ada betul ataupun tidak. Dalam Quran pun ada kan, iaitu fatabayyanu. Jadi tabayyun. Tabayyun tu kita kena semak terlebih dahululah. Okey, tu adalah hukum tafsir bil maksur. Apa kitab-kitab pentinglah dalam tafsir bil maksur? Tadi pun dah dijelaskan, semua tahu kitab tafsir Ibnu Katsir. Tapi tidak ada satu pun yang sebut tafsir yang menjadi induk kepada tafsir Al-Quran. Yang menjadi induk kepada tafsir Al-Quran, saya dah cerita dah dulu, iaitu kitab tafsir At-Tabari. Tafsir Tabari ni kira induk kepada tafsir Quran. Kebanyakan ulama-ulama kitab, tulis kitab tafsir, mereka akan merujuk kepada tafsir At-Tabari. Kerana tafsir Tabari ni dia mengumpulkan riwayat-riwayat sahabat, tabi'in, mereka kumpulkan. Jadi itu adalah yang pertama, kitab yang pertama yang saya nak sebutnya adalah kitab At-Tabari. Nama apa kitab Tabari ni? Kita biasa dengar kitab Tabari je, tafsir Tabari. Tapi sebenarnya namanya adalah Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayul Quran. Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayul Quran. Dia ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang meninggal tahun 310 Hijrah. Kitab dia tu maksudnya dah lama sangat lah. Dah 1000 tahun lebih dah kitab dia. Okey. Dia ni kalau kita baca beliau data dia, memanglah dia ni sangat alim, bukan setakat bidang tafsir, bidang hadis, bidang-bidang lain pun, sehingga kan bidang fiqh pun dia sampai kepada tahap mujtahid mutlak. Dah boleh buat mazhab sendiri. Cuma disebabkan oleh ada orang tertentu yang hidup pada zaman tersebut tu, mereka tu sama levelnya dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Tapi sebab mereka ni tidak ada penyokong, tidak ada pengikut yang menyebarkan aliran ataupun pemikiran mereka, pemikiran tokoh ni menyebabkan apabila tokoh ni meninggal, dia mati macam tu sahaja. Pandangan-pandangan mereka pun kita pun dah tak tahu dah. Jadi itu adalah antaranya Tabari lah. Okey, kemudian tafsir Tabari ni
mengapa dia ni dalam kategori tafsir bil maksur? Kerana dia mengumpulkan riwayat tafsir bil maksur. Dia iltizam, i'timad ala tafsir bil maksur an Rasul wa ashabihi wa tabi'in. Dia berpegang kepada tafsir bil maksur daripada Nabi, daripada sahabat, daripada tabi'in. Dan juga dia berpegang ataupun iltizam dengan menyertakan sanad. Sanad tu apa? Sanad tu rantaian. An Muhammad, an Jabir, an Ismail, an Abdullah sampailah kepada Nabi. Itu adalah sanad. Dalam tafsir Tabari tu dia sebut sanad-sanad tu. Dia pada tahun 200 lebih. Mungkin nak sampai kepada asal ataupun matan asal tu daripada sahabat ke, daripada tabi'in ke, mungkin ada 2-3 orang. Dia akan sebut matan tersebut daripada siapa. Daripada siapa. Itu adalah cara Tabari. Kemudian dia mentaujih aqwal wa tarjih. Dia menyebut pandangan-pandangan tertentu dan juga dia mentarjihkan pandangan-pandangan tersebut. Ni kaedah yang biasalah ulama-ulama apabila dia menyebut pandangan-pandangan, dia mentarjihkan pandangan-pandangan tu. Zakarahu liwujuh al-i'rab. Juga dia menyebut tentang bentuk-bentuk i'rab. Diqqatuhu fi istinbat al-ahkam. Pada hukum hakam dia sangat teliti untuk istinbat hukum hakam yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey, walaupun ada di sana kita kata unsur tafsir bil ra'yi, tafsir bil ijtihad, tetapi disebabkan dia ni berpegang banyak kepada tafsir bil maksur, maka dia dikategorikan sebagai tafsir bil maksur. Penulisan kitab tu dia bukanlah kita kata sepenuhnya tafsir bil maksur sahaja. Dia akan ada tafsir bil ra'yi, cuma disebabkan oleh kebanyakan metod utama yang dia gunakan itu tafsir bil maksur, maka dia dalam kategori tafsir bil maksur. Tafsir bil ra'yi pun sama. Tidaklah dikatakan tafsir bil ra'yi itu langsung tidak ada tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Tidaklah maksud macam tu. Tapi disebabkan oleh mereka ni mengapplykan ataupun menggunakan tafsir bil ra'yi itu sebagai yang utama, menyebabkan kitab tersebut dikenali sebagai tafsir bil ra'yi. Okey. Okey, itu adalah tafsir At-Tabari. Saya nak tunjuk contoh kepada awak. Contoh tafsir Tabari. Kita belajar ni, kita tengok boleh buka, boleh belek contoh lagi baik sebenarnya. Sekejap, saya kena cari dulu. Okey, ni contoh tafsir Tabari. Boleh nampak. Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayul Quran. Nama kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayul Quran. Itu ayat-ayat Al-Quran. Mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Jami' menghimpunkan penjelasan-penjelasan tentang takwil ayat-ayat Al-Quran. Ditulis oleh Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang meninggal tahun 310 Hijrah. Ini juzuk yang pertama. Dia banyak jilid. Dan ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Awak pergi kat perpustakaan, kalau di UiTM ni ada terjemahan dalam bahasa Indo. Okey, kita ambil satu contoh lah. Ni tafsiran bagi ayat yang kedua, surah Al-Baqarah.
Dan tafsir ini dia ada tahqiq dah ada tahqiq dalam tak kaki tu dia sebut hadis ke apa ke. Nak baca dia pun agak susah juga. Berapa jilid Ustaz? Tak ingat lah berapa jilid, 20 jilid ke? Belah-belah ke lah. Zikru fi man qala dhalika haddathani Harun bin Idris al-Asum qala haddathana, ni adalah sanad lah ni. Haddathani Harun bin Idris al-Asam qala haddathana Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi an Ibnu Jurish an Mujahid. Mujahid ni adalah tabi'in. Mujahid. Zalikal kitab, ni pandangan Mujahid. Zalikal kitab qala Mujahid wa hadzal kitab. Pendek je. Wa hadzal kitab, yakni Al-Quran. Ini dia ambil riwayat daripada Mujahid yang menjelaskan Al-Kitab. Kitab tu apa? Wa hadzal kitab, yakni Al-Quran. Dia tafsirannya pendek-pendek je lah. Dia ambil riwayat ni. Haddathani Ya'qub bin Ibrahim qala haddathana Ibnu Ulayyah qala akhbarana Khalid al-Khazza an Ikrimah qala zalikal kitab hadzal kitab. Ini daripada Ikrimah. Ikrimah pun daripada tabi'in. Ikrimah. Haddathana Ahmad bin Ishaq al-Ahwazi qala haddathana Abu Ahmad az-Zubairi qala haddathana Al-Hakam bin Zuhair an As-Suddi. As-Suddi pun geng-geng ya. Geng-geng satu, kita kata satu kumpulan a'immatut tafsir minat tabi'in. As-Suddi, Ikrimah, Mujahid, ini satu, kita kata satu kumpulan ulama-ulama pada zaman tabi'in. Ini adalah aqwalut tabi'in lah. Dia nak jelaskan apa makna kitab. Zalikal kitab. Kitab tu apa? Adakah kitab mana-mana kitab ke ataupun Quran? Kebanyakan dia kata semua ulama mengatakan zalikal kitab adalah Al-Quran. Bukan kitab apa yang kita ada hari ini ke, bukan. Dia adalah Al-Quran. Banyak lagi dia ambil ni. Haddatsana Al-Qasim qala haddatsana Husain bin Daud qala haddatsani Hujjaj an Ibnu Jurish qala zalikal kitab qala hadzal kitab qala Ibnu Abbas zalikal kitab hadzal kitab. Jadi hampir semua ulama-ulama di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in mentafsirkan zalikal kitab yakni Al-Quran. Okey, itu contohlah kalau kita nak baca tu memang banyak. Okey, itu tentang tafsir. Tafsir bil maksur ataupun tafsir At-Tabari. Okay, kemudian kita lihat pula. Okey, cuma tafsir Tabari ni dia, kalau kita baca lagi dia punya penjelasan dia hampir hilang dah. Hampir hilang. Cuma dia dijumpai koleksi ataupun manuskrip dia lah. Kalau dulu manuskrip dia dijumpai ada pada salah seorang pembesar di wilayah apa dia adalah kat sini. Jadi dia hampir-hampir hilang dah. Cuma bila dia dijumpai tu, maka dia disalin semula ataupun dia dicetak dengan cetakan yang baru. Itu adalah tafsir At-Tabari. Okey, seterusnya kitab yang kedua adalah tafsir Al-Quranul Azim oleh Ibnu Katsir. Penulisnya adalah Ibnu Katsir. Saya rasa yang ni pun ramai tahu dah ni. Ibnu Katsir. Nama Ibnu Katsir yang sebenar, mungkin tak ada orang tahu. Nama yang sebenarnya apa? Ibnu Katsir ni kunyah. Kunyah dia.
Tapi nama yang sebenarnya adalah Ismail. Ismail bin Amru itu adalah nama yang Ibnu Katsir yang sebenar. Ismail bin Amru bin Katsir. Bin Katsir. Katsir tu adalah datuk dia lah. Ismail bin Amru, Amru ayah dia, Katsir datuk dia. Ad-Dimishqi. Dia orang dulu, dia gelar dengan Ibnu ataupun bin Ibnu Katsir ataupun Abu atau panggil kunyah tu. Sebab apa? Kerana dia nak bezakan sebenarnya, nak bezakan antara, kalau sebut nama Ismail bin Amru, ramai orang nama Ismail bin Amru, Ismail, Harun, apa lagi nama-nama tu dia banyak. Jadi susah kalau nak sebut Ismail bin Amru tu, dia susah nak menentukan siapa sebenarnya dia ni. Jadi sebab tu dalam budaya Arab dia ada kunyah. Kunyah tu dia sama ada dia guna nama anak ke ataupun ada gelaran tertentu. Contohnya Ibnu Katsir ini dia punya dinisbahkan kepada mana-mana, tempat lahir ke ataupun tempat wafat ke ataupun dia ni hidup lama di mana, dinisbahkan kepada tempat. Contohnya Ibnu Katsir, dia ni Ad-Dimishqi, dinisbahkan kepada Damsyik, kerana dia di Damsyik tu tempat dia menetap lah. Dia lahir di Basrah tapi dia menetap di Damsyik. Jadi orang boleh tahu apabila disebut Ibnu Katsir Ad-Dimishqi, orang dapat tahulah itu adalah Ibnu Katsir yang hebat dalam bidang tafsir. Tapi kalau sebut Imaduddin, tambah lagi dengan Abul Fida. Abul Fida pun dia punya gelaran dia ataupun kunyah dia. Tapi orang lebih kenal dengan Ibnu Katsir. Orang tak sebut Abul Fida. Okey, itu sikit sebanyak lah. Jadi kalau awak nak letak nama tu, nama anak ke, dia tak perlu letak nama Abu pun tak apa. Abu tu macam kunyah sebenarnya, dia bukan nama. Abu Zaki ke, tu Abu tu bukan nama dia. Dia ni ayah kepada Zaki contohnya. Dari segi maksud yang sebenar lah. Tapi segi nama terpulang kepada kita lah. Macam mana kan. Okey, itu adalah tafsiran dia. Dikira tafsir Ibnu Katsir ini antara kitab tafsir yang sangat masyhur lah. Yang sangat masyhur dalam bidang ataupun dalam kategori tafsir bil maksur. Kalau dalam kategori tafsir bil maksur, yang paling masyhurnya Ibnu Katsir. Yang paling induknya adalah tafsir Tabari. Tu awak kena faham tu. Dan dianggap sebagai kedudukannya yang kedua selepas daripada Tabari. Tabari ranking yang pertama sebab dia induk kepada kitab tafsir. Ranking yang keduanya adalah Ibnu Katsir. Okey. Banyaklah pujian-pujian ulama terhadap tafsir Ibnu Katsir ini, tafsir yang paling baik. Contohnya Asy-Syaukani dia kata huwa min ahsani tafasir, tafsir yang paling elok, illam yakun ahsanuha, dan tidak ada yang tafsir yang lebih elok daripada tafsir Ibnu Katsir. Cara dia mentafsirkan ayat Al-Quran, kita akan saya akan tunjuk contoh. Mula-mula dia akan kumpulkan ayat-ayat dulu. Dia akan mentafsirkan dengan ibarat yang mudah. Kemudian dia menghimpunkan ayat-ayat Quran. Dia bandingkan antara riwayat-riwayat. Jadi itu menggunakan kaedah tafsir bil maksud. Dia menyebut hadis-hadis Nabi, pandangan-pandangan sahabat, kata-kata tabi'in. Itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Kita ambil contoh. Okay, boleh nampak tafsir Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim
boleh nampak kan? Tafsir Al-Quranul Azim ni nama kitab dia ni, Tafsir Al-Quranul Azim. Jadi Al-Hafiz. Al-Hafiz tu gelaran Ahmad Ibn Katsir. Jadi dia ini gelaran Al-Hafiz ni antara gelaran yang sangat tinggi lah dalam bidang tafsir, dalam bidang ilmu tu. Al-Hafiz ni adalah gelaran yang sangat hebat. Abil Fida Ismail bin Amru bin Katsir Al-Qurashi Al-Dimishqi. Dia meninggal tahun 774. Dia lahir tahun 700, meninggal tahun 774. Dia dengan Al-Tabari itu wafat meninggal tahun 310. Dia tu meninggal tahun 700 lebih, 774. Jadi dia dalam 300 tahun dan 500 tahun lepas daripada Imam At-Tabari. Dan dalam tafsir yang kita dapat pun dia ditahqiq, pentahqiqnya Salim bin Muhammad Wassalam. Kita tengok salah satu contoh lah. Dalam mukadimah dia pun dia ada cerita bagaimana cara yang baik untuk mentafsirkan Quran, macam usul tafsirah. Dia ada sebut juga fadail Al-Quran. Kita tengok surah Al-Fatihah. Fatihah kita Al-Fatihah. Tengok. Dan biasa supaya wa idqala rabb wa idqulna malaikati yasjudu li adam sajadu illa alladhi sababa wastakbara wa kana min al-kafirin wa hadhihi karamah azimah min Allah ta'ala adamu inna biha halal dhurriyyati haythu qarrana ta'ala. Qala Ibnu Jarir, dia ambil pandangan Jarir, hadatsana Abu Nu'aym, dia ambil petik dari Ibnu Jarir. Biasa ulama-ulama dulu dia memetik daripada orang-orang yang terdahulu. Baru Ibnu Jarir ni punya atau tafsir Al-Tabari itu pada tafsir yang lain. Banyak ulama-ulama yang sebanyak mengambil daripada Ibnu Jarir Al-Tabari. Ini contoh. Hadasiyah yang wafihi asya fihi nazar. Jadi dia macam bagi penjelasan sedikit. Hadasiyah gharib. Yang ini gharib. Wafihi asya fihi nazar. Dan di dalam terdapat benda yang kita inginkan. Kalau Sunni kita tafsir yang pandangan Sunni dalam tafsirnya Abi Malik Abi Saleh dia adalah riwayat lah. Dia katakan Mas'ud ni lah. An-Rabbah bin Ibnu Mas'ud Anas bin Ashabin Nabi lama faragha min khalqi ma khifasa wa ala al-arsh. Dia ambil riwayat kita dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebagai kata-kata ada ayat Quran yang digunakan dalam menjelaskan tentang penciptaan manusia. Ini dia al-Qur'an dan al-Mayyit fiha tasbih bima. Dan ayat ini khaliqun syarran min fa idza sawaitu wa akhaftu fihi min ruhi faqamu lastajid. Yang ayat Quran yang digunakan hadis pandangan sahabat, pandangan Nabi. Itu adalah sahaja dia yang mentafsirkan Al-Quran. Bahkan dan ila sahabat masyhur tafsir As-Suddi. Jadi dia banyak analisa juga, riwayat tersebut. Okey, itu antara contohlah.
Okey, itu tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita ada tafsir lain, contohnya tafsir As-Suyuti, itu Ad-Durrul Mansur. Ini juga kitab tafsir bil maksud. Dan ada kitab-kitab yang lain, Fatwa Al-Bayan fi Idah Al-Quran, Asy-Syamtili dan sebagainya. Okey, masa ada sikit lagi. Kita pindah pula kepada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi itu apa? Tafsir bil ra'yi huwa tafsir Al-Quran bil ijtihad. Apabila disebut tafsir bil ra'yi, juga dikenali sebagai tafsir bil ijtihad ataupun tafsir bil aqli. Ingat yang itu je. Tafsir bil maksur ada 3 nama. Tafsir bil maksur, tafsir bil riwayah, tafsir bil naqli. Tafsir bil ra'yi ni pun ada 3 nama. Tafsir bil ijtihad, tafsir bil aqli, tafsir bil ra'yi. Itu adalah nama bagi tafsir bil ra'yi. Ataupun juga ada orang sebut tafsir bi ghairil maksur. Sama je. Bukan tafsir bukan dengan maksur. Jadi dengan akal lah. Tafsir bil ra'yi ni dia terbahagi kepada 2 bentuk. Satu dikenali sebagai bil ra'yi al-mahmud. Tafsir bil ra'yi al-mahmud. Mahmud apa? Yang terpuji ataupun yang diterima. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah tu akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Tafsir bil ra'yi al-mahmud, tafsir yang terpuji, tafsir yang baik, tafsir yang boleh diterima. Maksudnya apa? Huwa tafsir al-mustamaddu min al-Quran wa min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang bersandarkan kepada Quran, bersandarkan kepada hadis, wa kana sahibuhu aliman bil lughatil arabiyyah. Di samping penulisnya tu orang yang mahir dalam bahasa Arab, yang dia mentafsirkan kalimah-kalimah tersebut dari sudut bahasa, ataupun mereka menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk seperti kaedah usul fiqh. Di dalam mereka nak mentafsirkan ayat-ayat hukum, jadi guna kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi walaupun di sana disebut sebagai tafsir bil ra'yi, dalam tafsir bil ra'yi ni pun macam yang saya sebut tadi lah, dia ada juga elemen-elemen tafsir bil maksud. Ada elemen tafsir Quran dengan Quran, elemen tafsir Quran dengan hadis, dengan pandangan sahabat. Cuma dia banyak guna kaedah akal. Dia menggunakan akal untuk di samping adalah pandangan-pandangan, mungkin pandangan-pandangan dia sendiri yang menggunakan akal. Okey. Okey, tu bagaimana hukum tafsir bil ra'yi al-mahmud? Jadi hukumnya tentulah benda baik tu kita wajib kena terimalah, kita boleh terimalah benda baik. Ajazal ulama rahimahullahu ta'ala min hadzal naw' min at-tafsir. Ulama-ulama mengharuskan untuk menerima tafsir bil maksud, bil ra'yi al-mahmud. Kerana dalam Quran pun ada ayat afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran ataupun hati mereka terkunci. Jadi ini adalah satu perintah Allah supaya kita menggunakan akal untuk kita memerhatikan ayat-ayat Al-Quran, fikir tentang ayat-ayat Quran. Juga Nabi doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sehingga kan Ibnu Abbas ni dia jadi seorang ahli tafsir yang hebat disebabkan keberkatan doa Nabi ni. Menunjukkan bahawasanya boleh menggunakan akal untuk mentafsirkan Al-Quran, tidak hanya berdasarkan kepada riwayat semata-mata. Dan juga sahabat-sahabat, kita dapati mereka juga ada perselisihan pandangan. Jadi perselisihan pandangan itu kerana mereka mentafsirkan mengikut ijtihad mereka sendiri. Itu maksudnya tafsir bil ijtihad itu tafsir yang dibolehkan. Itu antara hujah-hujah lah, tafsir yang dibolehkan. Apa contoh? Saya nak ambil satu contoh lah. Saya terbaca buku atau
tafsir Said Qutb. Said Qutb tu dia tafsir ayat tentang ni, saya just kongsilah kepada awak tentang umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang umurnya panjang. Apa ayat? Contohnya umat Nabi Nuh, umur Nabi Nuh. Falabitha fihim alfa sanatin illa apa? Fa'amana dalam surah tu. Jadi okey, Nabi Nuh ni umurnya panjang. Dalam Al-Quran pun sebut umur Nabi Nuh tu adalah 950 tahun. Tu tempoh dia berdakwah kepada kaum dia. 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina. 950 tahun dia berdakwah kepada kaum dia. Jadi umur dia lebih daripada tu lagi lah. Mungkin umur dia lebih daripada 1000 tahun. Jadi Said Qutb dalam tafsir dia menyebut, dia bagi pandangan. Dia kata umur umat dahulu ni panjang-panjang. Mungkin disebabkan oleh zaman dahulu orang tak ramai. Jadi orang tak ramai itu yang menyebabkan umur panjang-panjang. Dia bagi satu analogi. Cuba tengok kepada binatang yang umurnya panjang. Biasanya binatang yang umur panjang ini binatang yang bilangannya tak banyak. Contohnya dia kata, contohnya kura-kura. Kura-kura ni terkenal lah binatang yang umurnya panjang. Ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada yang sampai ada tak? Mungkin puluh-puluh tahun lah. Sedangkan kalau kita kata lalak ke apa, umurnya tak panjang sangat. Sebab dia ni banyak. Jadi kalau umur panjang tu mungkin masalah pula. Dia hidup dalam sehari dua mati. Nyamuk pun banyak. Hidup sehari dua mati. Lalak yang jenis-jenis yang pendek-pendek ni biasanya bilangan dia tu banyak. Kalau jenis yang panjang-panjang, yang umur panjang biasanya bilangan dia sikit. Ni dia punya pandangan. Dia punya pandangan. Burung helang contohnya. Burung helang pun umur panjang. 50 tahun. Sedangkan umur burung-burung lain tak sampai setahun pun ada. Jadi dia punya pandangan kerana umur panjang ni biasanya pada umat-umat ataupun manusia yang kalau zaman dahulu manusia tak ramai, jadi itu yang menyebabkan umur manusia zaman dahulu tu panjang-panjang. Kalau zaman sekarang kita dah berapa bilion dah atas dunia ni, dah 7 bilion. Kalau umur tu panjang-panjang, umur kita 300, 400, 500 tahun, saya rasa tak muat dunia ni, Malaysia ni akan penuh orang sebab umur panjang-panjang. Tu dari segi tu maksudnya dia gunakan akal dan dia tak bercanggah pun dengan Al-Quran. Itu dia punya pandangan lah, dia bagi analogi. Itu contohlah, satu contoh bagaimana ulama-ulama ataupun ahli tafsir menggunakan akal. Sebab tu tafsir Said Qutb tu dia dalam kategori tafsir bil ra'yi, tafsir dengan akal. Tapi dalam kategori tafsir bil ra'yi al-mahmud, yang terpuji, yang mana yang boleh diterima. Pandangan-pandangan itu pandangan-pandangan yang kita boleh gunakan, analogi-analogi yang kita boleh gunakan. Okey. Yang kedua, tafsir yang kedua, masa ada 10 minit lagi. Tafsir yang kedua bil ra'yi al-mazmum. Mazmum ni pula adalah tafsir dengan akal yang tercela. Yang tercela, yang tak boleh lah, yang kita kena tolak. Biasanya dia mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu untuk mentafsirkan Quran. Iaitu golongan-golongan yang mereka ni sudah ada pendirian, sudah ada pegangan dan mereka nak sesuaikan pegangan mereka, pendirian mereka dengan ayat-ayat
Bukan, mereka nak sesuaikan ayat-ayat Quran dengan pandangan-pandangan mereka. Bukannya mereka nak sesuaikan pandangan mereka dengan Quran, tapi sebaliknya. Itu dalam kategori tafsir mazmum, tafsir bil ra'yi al-mazmum. Kalau zaman dahulu, contohnya kita kata golongan Syiah, golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij dan sebagainya, yang mana mereka ni ada pandangan-pandangan yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka ni kira macam terseleweng lah. Jadi mereka sudah ada pegangan tersendiri, dan apabila mereka nak mentafsirkan Quran, mereka akan sesuaikan ayat Quran tu dengan pandangan mereka. Dalam Quran disebut ila rabbiha nazirah. Kita apabila kita meninggal, kita boleh melihat wajah Allah. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi golongan Mu'tazilah, mereka tidak terima. Mereka kata masa dalam syurga, masa di akhirat, manusia pun tak boleh dapat melihat wajah Allah, tak boleh melihat zat Allah. Yang boleh melihat adalah nikmat-nikmat Allah. Jadi mereka memalingkan makna ila rabbiha nazirah tu dengan menyatakan itu bukan zat Allah, tetapi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia apabila berada di dalam syurga. Mereka nak sesuaikan dengan pandangan mereka. Okey, itu antara contoh lah. Kalau zaman sekarang pun ada juga golongan-golongan yang mengikut hawa nafsu. Contohnya golongan-golongan liberalisme, feminisme, apa lagi, yang ada pandangan-pandangan pelik. Mereka nak bebaskan daripada golongan-golongan pluralisme yang kata agama ni sama. Jadi yang ni termasuk dalam golongan-golongan yang terseleweng, yang mereka dalam kategori kalau mereka tafsir ayat-ayat Quran, mereka cuba sesuaikan ayat Quran tu dengan pandangan-pandangan mereka. Ayat-ayat yang bercanggah dengan pandangan mereka, mereka tolak, mereka tak terima. Kata pandangan ataupun ayat tersebut tak sesuai, tak relevan dengan zaman sekarang. Jadi ni kita kena berhati-hatilah dengan golongan-golongan ni. Okey, jadi untuk hari ni saya berhenti setakat itulah. Maksudnya dalam tafsir Quran ni ada dua ataupun ada tiga lah, iaitu tafsir Quran, tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur ataupun tafsir bil ra'yi ni terbahagi kepada dua, bil ra'yi al-mahmud dan bil ra'yi al-mazmum. Itu adalah tafsir bil ra'yi. Dan yang ketiga tafsir bil isyari yang tadi yang saya sebutkan tadi tu. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan boleh tanya dalam masa 5-6 minit ni. Ada? Semua jelas? Semua boleh faham? Ustaz, saya nak tanya tentang tafsir Biroi al-Mazmum tu, adakah dia sesat ke atau macam mana? Okey, tafsir Biroi al-Mazmum ni secara umumnya tafsir sesat lah. Tafsir sesat yang kita tak boleh nak baca tu boleh, tapi kita kena berhati-hati apabila kita membaca tafsir-tafsir yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Contohnya kalau kat pustakaan tu mungkin ada kitab tafsir Imam Ar-Razi ke apa? Bukan. Fakhrul Razi. Zamakhsyari. Zamakhsyari ni dia adalah golongan Mu'tazilah. Kalau dari segi aspek bahasa dia ni hebat. Dia jelaskan mana ayat-ayat Quran. Dari segi bahasa kita boleh terima. Tapi apabila sampai kepada ayat-ayat berkenaan dengan tauhid, ayat-ayat berkenaan dengan akidah, kita kena berhati-hati kerana dia ada pengaruh Mu'tazilah. Maksudnya golongan-golongan tafsir
birra'i al-mazmum ini dalam kategori yang sesat lah. Golongan Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, golongan-golongan yang sesat. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tidak ada, saya pun berhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Minggu hadapan insyaAllah dengan kuliah seperti mana waktu ni, dan standby juga untuk pembentangan pada minggu hadapan lah untuk kumpulan A dan juga kumpulan B. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.